Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Majlis yang ke-22, biarkan cinta dunia keluar dari hati. Telah berbicara Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di ribatnya, di madrasahnya pada pagi akhir bulan Zulqa'dah tahun 545 Hijriah. Di antara kata-katanya, ada orang bertanya, bagaimana boleh aku keluarkan cinta dunia itu dari hatiku? Jawabnya, lihat perbolak-balikan dunia itu pada diri orang-orang besar dan putera-putera mereka. Betapa dunia telah memperdayakan mereka dan menyebabkan mereka lalai dalam kesenangan dan kemewahan, mengatasi semua orang yang di bawahnya. Lalu dia mengangkat mereka dari satu tingkat ke tingkat yang lain, sehingga mereka dapati diri mereka di atas sekalian makhluk, membolehkan mereka menginjak-injakkan kepala orang lain, serta mendedahkan harta kekayaannya dan beberapa keajaiban dan hal-hal yang ada di tangan mereka. Sedang mereka dalam keadaan gairah, penuh suka dan gembira, di tingkat atasan penuh dengan kekuasaan, kemewahan dunia dan perkhidmatan yang mereka capai dari orang-orang di sekeliling mereka, maka dengan tiba-tiba dunia itu datang merenggut semua yang dimiliki mereka, diikat mereka dan diperdayakan mereka, lalu dihumbangkan mereka dari darjat ketinggian itu jatuh ke bawah dengan kepala dahulu, sehingga tubuh mereka terputus-putus dan terkecai-kecai kerana merasakan kebinasaan. Pada dunia itu berdiri di samping mereka mentertawakan kejadian itu, sedang iblis pula berada di sampingnya ikut tertawa bersama. Inilah yang selalu dibuat oleh dunia terhadap para raja, para sultan, para penguasa dan orang-orang kaya dari sejak Adam AS hinggalah ke hari kiamat. Perkaranya sama belaka. Sekali dunia mengangkatnya dan pada kali yang lain dihumbangkannya. Ada kalanya dia majukan ke hadapan dan pada kala yang lain dilemparkan ke belakang. Dia mengayakannya dahulu kemudian memiskinkannya, mendekatkan pada dirinya lalu disembelihnya sesudah itu. Ya, memang jarang sekali ada orang yang terselamat dari tipu dunia itu, yakni dia dapat mengalahkan dunia, tetapi umumnya dialah yang akan dikalahkan oleh dunia itu, ataupun ada pengaruh yang dapat membantu orang itu terhadap dunia sehingga dia terselamat dari angkara dunia. Dan kalau ada pun yang terselamat, maka mereka itu merupakan segelintir manusia yang boleh dihitung dengan jari. Hanya orang yang akan terselamat dari angkara tipu dunia itu ialah siapa yang benar-benar tahu dengan selok-belok dunia itu, lalu dia menjaga dirinya dan mengelakkannya dari perdayaan dunia itu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya, macam mana nak keluarkan cinta dunia daripada hati? Kerana nilai kita semua ini ialah apa yang berada dalam hati kita. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat rupa kamu, Allah Ta'ala tidak melihat fizikal kamu, tetapi Allah pertama melihat pada hati kamu, kemudian melihat amalan kamu. Yani apakah amalan kamu itu sama dengan hati kamu? Maka kedua-dua gabungan inilah yang menjadi pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi hati ini kalau ada dunia, maka sedikit sebanyak dia mencacatkan kita. Kerana hati tempat yang mana tidak boleh singgah dunia. Ya, dunia boleh saja singgah
di tangan, boleh sahaja singgah di akal, boleh sahaja singgah di mata, boleh sahaja singgah di telinga, tapi tidak singgah di hati. Ia tempat privasi. Umpama datang tetamu rumah kita, dia mungkin boleh masuk dapur. Kita benarkan. Dia mungkin boleh menjelajah di ruang tamu. Dia mungkin boleh pergi bilik air. Dia mungkin boleh pergi kawasan parking kereta kita, halaman rumah kita. Tapi dia jangan masuk bilik tidur kita. Ini tempat privasi kita. Setiap orang ada privasi dia. Setiap orang ada benda yang tak boleh disentuh. Ia perkara yang private. Maka bagi orang beriman, benda yang paling privasi hati kita. Maka sebagaimana kita sebut hati, boleh kamu bermain di mulut kami. Boleh kamu main di akal kami, di tangan, di kaki, mata, pendengaran, tapi bukan di hati. Hati tempat di mana kita meletakkan Allah. Ingatan pada Allah, ingatan pada akhirat. Hati tempat di mana kita merasakan kemanisan akhirat. Ya mungkin bibir kita merasakan kemanisan dunia, tapi kita tak akan rasa kemanisan dunia pada hati kita. Sebab hati suatu benda yang berlainan, suatu benda yang berbeza. Jadi oleh sebab itulah, usaha kita mujahadah macam mana nak keluarkan dunia ini daripada hati. Lalu Syekh memberi satu gambaran. Sebab kita bila melihat ada je kekurangan, cinta kita mula kurang. Tuan-tuan beli apa pun, tuan-tuan miliki apa, bila kita tahu ada kekurangan, kita pun dengan perkara ataupun barang tersebut tidaklah terlalu sayang. Atau mungkin kita just untuk menggunakannya dalam tempoh waktu tertentu. Maka Syekh kata baik, lihat macam ni. Lihat orang-orang besar. Sebab dunia ni kita tengok yang paling banyak dapat orang besar lah. Raja, pemerintah, penguasa, pembina empayar, maharaja. Tengok orang ni. Mereka dapat semua. Mereka dapat kekuasaan, mereka dapat harta, lalu mereka pamerkan kekayaan, mereka tunjuk kuasa, menginjak-injak orang ramai, dan semua orang berkhidmat pada mereka, semua tunduk patuh pada mereka. Maka lihat, tiba-tiba Allah Ta'ala mengambilnya. Mengambilnya secara mengejut. Lihat bagaimana hinanya dia. Lihat bagaimana hinanya dia waktu dia jatuh menjadi mayat. Atau waktu mana dia jatuh bila dunia meninggalkannya. Maharaja yang digulingkan. Banyak sultan-sultan yang digulingkan lalu dipenjarakan atau dibunuh kerana perebutan kuasa. Banyak menteri-menteri yang jatuh dan kalah, dipenjarakan lalu dibunuh. Lihat mereka sesudah dengan segala keseronokan mereka, akhirnya diambil sekaligus. Dia tak ambil sikit-sikit sekaligus. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Dan ketika itu kita tengok betapa mereka berputus asa dengan hidup. Terus mereka rasa baik mati. Orang-orang ni, tuan-tuan, dia dapat segala yang tinggi dari dunia, bila dia ambil, dia tu rasa nak mati. Itu menunjukkan bagaimana hinanya. Siapa yang sayang dunia, dia ada satu indikator dia. Bila dia hilang, dia terus nak mati. Tak dia rasa dah tak guna hidup. Padahal cita-cita dia ingin mati lebih kepada cita-citanya tanpa dia sedari untuk masuk neraka. Sebab dia nak mati tanpa persediaan. Dia nak mati kerana putus asa. Dia nak mati tanpa persiapan. Kerana orang beriman sebenarnya bila sebut dia nak mati dengan maksud dia nak jumpa Tuhan. Kerana dia melihat apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik. Maka dia sibuk dengan amalan. Maka dia sibuk dengan segala kesabaran. Dia tidak pernah berputus asa. Orang-orang yang ahli dunia, bila dia jatuh maka dunia tertawakan dia. Kamu bukan orang pertama aku jatuhkan. Kamu ialah orang-orang yang sebelum ini yang pernah aku jatuhkan. Dan akan berikutnya orang lain pula. Begitu dunia kalau boleh berbicara. Maka kamu bukan orang pertama yang aku tipu. Sudah berjuta manusia aku tipu. Dan aku akan terus menipu. Dan syaitan tertawa. Sebab apa? Syaitan berjaya menggunakan dunia untuk menipu manusia. Syaitan, dia tak mampu untuk tipu kita tanpa menggunakan alat. Syaitan ni kita umpamakan tentera yang kalau dia tak ada senjata, dia tak boleh bunuh kita. Kerana dia ada senjata, maka dia boleh menikam, merobek-robek kita. Senjata pertamanya ialah dunia.
Maka digunakan dunia dan keindahannya. Pada dunia itu, kalau kita lihat, ad-dunya amadun, wal akhiratu abadun. Dunia ni sekejap. Akhirat tu yang kekal. Tapi yang sekejap kita pandang terlalu tinggi. Yang lama tak ada dalam pandangan kita. Kan itu Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, perumpamaan dunia dengan akhirat bagaikan satu lompatan arnab. Dan dunia ni pada posisi akhirat, dia macam sekali lompat arnab tu. Arnab sekali lompat, jatuh dah, habis dah dunia. Dia umpama tidur lalu kita terjaga. Sepanjang mana pun tidur kita, seindah mana pun mimpi kita, kita akan terjaga. Maka kita tak punya apa-apa. Waktu tuan-tuan terjaga daripada mimpi yang paling indah, apakah kita dapat apa-apa? Tak ada apa-apa. Kita cuma termenung panjang apa yang telah kita lalui. Tapi kena ingat, terjaga kita ditanya tentang kelalaian kita kenapa tidur lama. Sedangkan kita ada kerja. Tentang macam seorang pekerja, dia tidur dan dia mimpi segala mimpi indah. Tapi dia lupa, dia tidur di pejabat bos dia. Dia lupa benda tu. Akhirnya dia tersedar, bos dia duduk depan dia, tercegak. Apa yang bos dia buat? Memarahinya. Kamu diminta datang bekerja, kamu tidur. Walaupun dia tidur dengan segala mimpi indah, semuanya hancur dengan satu jerkahan bos dia. Sebab kamu tidur di tempat salah, di waktu yang salah. Sedangkan kita, kamu ada tanggungjawab dan tugas. Begitu orang yang diulik dengan dunia. Dia diulik dengan mimpi. Dia lupa bila dijaga, dia akan dimarahi. Marahi kenapa? Sebab dia tidak jalankan tugas. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana dunia telah menipu ramai orang. Akhirnya mereka mati, mereka tinggalkan semua. Akhirnya mereka mati, mereka dihina dengan apa yang pernah mereka dipuja. Akhirnya mereka mati, mereka tidak dipedulikan oleh siapa. Akhirnya mereka mati, mereka tak bawa apa-apa. Mereka cuma pernah ada sesuatu, tapi bila mati tak ada apa-apa. Itu tuan-tuan sekalian. Bila kita tak tahu antara perbandingan dunia akhirat, maka ketika itulah awal kekalahan kita dan kerugian. Yang umpamanya kalau seorang berkata pada kita, nak tak saya naikkan awak di kapal yang besar, kapal yang mewah, cruise, berlayar di lautan. Tapi kita tahu satu benda, kapal ini, dia akan pecah di tengah lautan. Tuan-tuan nak tak berlayar? Indah ni, kapal ni ada semua benda. Tak nak. Buat apa saya berlayar lepas tu di tengah-tengah lautan, ia karam? Saya tak akan naik. Kalaupun tuan-tuan terpaksa naik, tuan-tuan sudah sediakan pelampung. Kalau tuan-tuan terpaksa naik, tuan-tuan tak akan bergerak jauh daripada pelampung. Kita pun kalau naik kapal tu juga dipaksa naik, kita naik, tapi mata kita mengintai pelampung-pelampung di mana, bot-bot kecil di mana. Setiap kali kita dengar bunyi, atau setiap kali kita melihat ombak, kita sudah pun mengambil langkah berhati-hati. Atau tuan-tuan di pelaut naik kapal terbang yang mewah, tapi kapal terbang ini akan terhempas di atas udara. Tuan-tuan tak akan berani naik. Kalau tuan-tuan dipaksa naik, tuan-tuan bersedia untuk menyelamatkan diri. Begitu ahli akhirat melihat dunia. Ya, dunia ini kita terpaksa ambil juga untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi kita tidak mahu karam. Kita tidak mahu binasa. Kita tidak mahu dilalaikan. Kerana itu syiar orang beriman, akhirat yang memimpin, dunia itu yang dipimpin. Selagi mana syiar itu menjadi sifat orang beriman, maka dia berjaya. Jangan biarkan dunia yang memimpin akhirat. Akhirat mesti pimpin dunia. Akhirat mesti jadi tuan kepada dunia. Akhirat mesti depan, dunia mesti belakang. Akhirat mesti keutamaan, dunia itu bila ada peluang. Bukan akhirat bila ada peluang buat. Saya kalau ada peluang, saya dengarlah kuliah. Tak. Dunia kalau ada peluang, kita ambil. Tetapi akhirat memang keutamaan. Kita tak katakan, oh kalau ada peluang, kalau ada masa lapang, kalau. Akhirat tidak perlu perkataan kalau. Sebab ia adalah azam yang berterusan. Ya, dunia kita akan sebut kalau. Kita kan kalau nak akhirat cakap kalaunya banyak. Saat saya nak ke masjid, kalau saya tak sibuk malam ni lah. Saya mungkin dengar kuliah Ustaz, kalau saya tak ada meeting. Bila kita berbicara akhirat, kita terus sekat dia dengan kalau. Kalau ada peluang. Kalau berkelapangan.
kalau saya tak ada kerja. Kalau. Tapi bila dunia, kita tak beri perkataan kalau. Ini saya akan ambil. Oh, ini saya akan teruskan. Ini sebab ia jadi matlamat. Sebab bila sesuatu jadi matlamat, maka dia takkan ada alasan. Tetapi kalau sesuatu itu bukan matlamat, dia letakkan banyak alasan. Sebab bukan matlamat. Tuan-tuan, misal kata kita nak jumpa orang yang kita sangat-sangat nak jumpa, maka orang macam ni bila dipanggil, kita bila masa kita tak ada alasan. Aman datang jumpa aku pukul 9. Boleh bos. Pukul 10 pun boleh. 10 pun boleh. Sebab kita memang nak sangat. Kalau kita tak nak jumpa dia. Sekali di tangga pun kita dah tolak. Kita boleh tak jumpa pukul 10. Tadi kan janji pukul 9. Pukul 10 saya dah ada kerja. Habis esok boleh. Esok pun saya sibuk. Sebab itu bukan matlamat. Kita tu beri alasan. Dan sebab itu lihat, apakah akhirat kita jadi ketua atau dunia kita jadi ketua. Seorang ulama namanya Sayyar Abul Hakam, dia kata, ad-dunya wal akhirah yajtami'an fi qalbil 'abd. Dunia dan akhirat dua-dua berkumpul dalam hati. Dua-dua dia berkumpul. Fa ayyuhuma ghalaba kana al-akhar tabi'an lahu. Siapa yang menang, maka yang kalah akan ikut. Kata dalam hati kita, nak tak nak, ada dunia, ada akhirat. Dua-dua ada. Tapi dia akan berperang. Sebab tempat tu ialah tempat yang sempit untuk diduduki. Maka dia berperang. Dunia dengan akhirat berperang, gaduh. Maka bila akhirat tu menang, dunia pun akan ikut. Boleh, tapi lepas saya solat. Boleh, selepas saya mengaji Quran dulu. Lalu, dunia bila kita nak buat, kita tu boleh, tapi kita ada tapi, ada kalau. Saya nak selesaikan akhirat saya. Boleh tak ni? Saya nak ambil kerja. Boleh, tapi saya kena tutup aurat. Boleh kerja dengan syarat tutup aurat. Saya diberi hak solat. Tidak, saya tak akan. Saya tak boleh terlibat dengan benda-benda yang haram. Lalu kita, bila kita nak akhirat, kita boleh beri syarat pada dunia. Tetapi kalau sekiranya seorang itu, tuan-tuan, dia nak dunia, dia beri syarat pada akhirat. Tentang akhirat, dia ambil tanpa syarat. Dunia diambil dengan syarat. Kenapa akhirat diambil tanpa syarat? Ya, kerana itu matlamat. Apakah bila sesuatu yang matlamat perlu ada syarat? Tidak. Kita akan kejar dia, walaupun kadang-kadang kita telanjang kita kejar dia. Maksudnya, kalau dah sekiranya perlu kita kejar dengan cepat, hatta kalau tak sempat pakai baju, kita akan kejar dia. Kerana dia tanpa syarat. Akhirat tanpa izin. Umpama akhirat kalau nak masuk rumah kita, tanpa izin dia boleh masuk semua. Dia ketua. Tapi dunia, dia mesti minta izin kita sebelum masuk. Dia mesti ikut syarat kita sebelum dia nak bersama dengan kita. Dan syarat kita ketat. Boleh, saya tak nak riba, saya tak nak rasuah. Boleh, saya tak nak sampai waktu solat saya terganggu. Boleh dengan syarat, saya mesti ada hak untuk menegur perkara mungkar. Sila. Dunia ini saya akan letak di 1000 syarat. Silakan datang ke sini. Tetapi akhirat tak ada syarat sebab ia semuanya baik. Tetapakah kita nak bersyarat pada akhirat yang semuanya baik? Semuanya untuk maslahat kita, kebaikan kita. Kita tak akan beri syarat. Tapi kalau dunia kita tahu, dia telah bunuh ramai orang, dia telah karamkan ramai orang, dia telah lalaikan ramai orang, dia telah menjadi penyebab ramai masuk neraka, dia menjadi penyebab ramai orang yang kena murka Allah. Maka kalau nak datang kita dah tahu segala watak jahat, tuan-tuan akan beri syarat. Ada seorang tu nak jadi partner kita. Macam ada bisnes besar, dia nak partner. Kita pun cek latar belakang dia. Menipu, datang lambat, bla 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 bla. Banyak. Tapi dia nak juga. Boleh dengan syarat. Syarat awak dah tawan. Boleh tak? Awak boleh kerja, saya dah tawan. Syarat kedua, awak tak boleh pegang duit. Sebab saya dengar banyak awak khianat. Syarat ketiga, setiap bayaran mesti itu melalui cashier kita, bukan melalui awak. Kerana kita tahu watak khianat dia banyak, kita akan letak syarat banyak. Sebab kita tahu. Tuan-tuan, dunia jauh lebih jahat daripada benda tu. Dia tak peduli siapa kita. Dia akan lalaikan kita. Lihat, tengah semayang pun dia lalaikan kita. Walhal kita sedang menghadap Tuhan. Di hadapan Allah, dia masih tu ganggu kita. Bayangkan kalau kita bukan di hadapan Allah.
Kita buat kerja-kerja akhirat, dia terus ganggu kita. Bayangkan kalau kita buat kerja dia. Dia tak akan biarkan kita tenang. Sebab itu kata Nabi Isa AS, umpama hati kamu ini ialah satu bekas. Sebagaimana dalam bekas ini tak boleh ada api dengan air. Demikian tidak boleh ada dunia dan akhirat dulu. Tak mungkin. Jadi kalau satu bekas kata Nabi Isa AS, kalau tak ada api, kita pun letak air, padamlah api tu. Padam. Atau sebaliknya, kalau kita nak suruh api tu kekal ada, jangan masuk air. Jadi, kalau api tu nak juga, boleh dia buat ada di bawah, dia tak boleh buat ada bersama. Begitu pun umpama hati kata Nabi Isa. Dalamnya tak boleh ada dunia dan akhirat. Dia kena ada satu. Sebab setiap satu akan menguatkan yang lain. Kalau orang dalam hatinya ada akhirat, maka dunianya digunakan untuk kuatkan akhirat. Kalau orang yang dalam hatinya itu ada dunia, akhirat digunakan untuk kuatkan dunia dia. Mana satu kita nak? Kalau dalam hati saya, tuan-tuan, ada akhirat, segala dunia saya ambil untuk kuatkan akhirat saya. Saya jadikan semuanya sedekah, semuanya kebajikan, semuanya pahala, semuanya ketaatan pada Allah, semua. Saya pegang syiar, ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah, dunia seketika. Jadikan semua seketika itu taat. Sebab dalam hati saya ada akhirat. Ini semua dunia-dunia ni kena kuatkan akhirat saya. Kawan-kawan saya kena kuatkan akhirat saya. Harta benda saya kena kuatkan akhirat saya. Kerja saya kena kuatkan akhirat. Tapi kalau dalam hati saya ada dunia, apa jadi? Semua benda akhirat kena kuatkan dunia saya. Ini yang kita sebut tunggang agama. Semua benda-benda agama ni untuk saya dapat dunia. Untuk saya dapat pujian, untuk saya dapat kekayaan, untuk saya dapat pengaruh, senang saya nak sesatkan orang, untuk dijaga kepentingan saya. Maka sebab itu kita kena muhasabah dalam hati kita ada apa. Setelah kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, binasanya bagaimana, kehancurannya bagaimana, dia walaupun mimpi yang indah, dia akan berakhir. Sebab itu para ulama kata, antara dunia dan akhirat ada pertengahan. Dunia itu bagaikan mimpi. Ad-dunya hulmun. Wal akhiratu yaqadhah. Akhirat itu ialah jaga. Antara tidur dan jaga itu ada benda tengah namanya mati. Al-maut. Sebab itu bila datang mati baru tahu kita tidur selama ini. Baru kita tahu bahawa yang patut kita buat ialah apa yang kita jaga sekarang. Ini akhirat. Jadi bila kita lihat dunia, tuan-tuan, dia dah ranapkan, dah hancurkan ramai orang, dah tipu ramai orang. Apatah lagi kita tahu dunia ni cuma sekejap dan dunia ini cuma sikit. Sebab itu kata Maimun bin Mihran, kulluha qalil wa qad zahaba aqsal qalil wa baqiya qalilun minal qalil. Dunia ni kalau kita banding akhirat, sikit sangat. Tadi kita sebut, Umar Khattab kata macam satu lompatan arnab. Macam satu lompatan arnab. Nafjatul arnab. Dunia ini, kalau kita ambil semua dunia, kita kumpul semua. Saya punya, tuan-tuan punya, raja punya, sultan punya, kumpul semua. Kalau kita pun letak akhirat sebelah, dia sikit. Kemudian yang kita punya pula lagi sikit. Semua ni sikit. Yang kita punya lagi sikit. Lalu usia kita berterusan ke depan, maka hilang yang banyak dari sikit. Yang kita dapat dah sikit, maka dah banyak yang dah hilang. Yang sedikit tadi dah banyak hilang yang sedikit. Kita dapat sikit, maka sikit tadi, sebahagian besar yang sikit tadi dah hilang. Dengan tua, dengan sakit, ni gigi, tangga, rambut luruh, orang belikat pun dah keras, sendi pun tak macam dulu. Kita dah dapat nikmat sikit, sekarang dalam proses hilang. Waqad zahaba, maka telah akan hilang aktsarul qalil. Yang sikit-sikit yang kita ada tu, dia mula hilang banyak. Contoh gigi kita tak banyak, tinggal 22 batang, hilang. Tinggal 3 batang ni. Gigi kita, rambut kita pun tak banyak sangat. Tapi daripada tak banyak tu dah hilang sebahagian daripada tak banyak tu. Jadi kalau ada rambut tu ada 10 helai, 9 helai dah hilang, tinggal selai. Selai jadi macam uping ni, selai. Tinggal selai lagi. Kemudian kalau sekian ni kekuatan kita ni, katakan bateri kita 100%.
Umur kita sekarang, bateri kita tinggal lagi 3 je. 2 atau 3. Memang tak boleh charge. Dia tak boleh charge lah, sebab kita akan tunggu mati. Bateri telefon kita boleh charge. Usia kita tak boleh charge. Dia hilang, dia tak boleh charge. Kalau boleh charge, tuan-tuan senang, kita pun tak bimbang akhirat lah. Oh, saya tinggal lagi bateri saya 20, saya pun charge 100 balik. Tak mati sampai sudah. Terus begitu. Tidak. Kalau bateri telefon tuan-tuan boleh charge. Pun bila bateri sikit kita bimbang, walaupun boleh charge. Nak ambil dah bateri ni, kita bimbang. Ini kan umur kita yang akan habis dan tak boleh charge. Kita patut bimbang, kita hanya buat call yang penting, tengok benda yang penting. Tuan-tuan tengok tak kalau hari ni benda paling penting sekali bateri telefon. Sebab bila bateri kita sikit dah, tinggal lagi lah 20. Tuan-tuan buat ni tak tengok benda lebih kurang. Kalau saat ni penting 20, saya ada call penting orang ni, jangan-jangan. Kita pun vibrate-kan dia, jangan bunyi, jangan loud speaker, nanti bateri dia hilang cepat. Jangan tengok YouTube, nanti cepat bateri. Jangan tengok Facebook, apa benda, jangan tengok apa pun. Kita just silentkan dia, kita kurangkan penggunaan power dia, ekonomi, sebab kita ada emergency call yang penting. Sebab kita nak sampai satu destinasi, kita nak call ni. Tuan-tuan tak akan berani tengok benda lain, sebab bateri sikit. Kalau begitu bateri telefon sikit, kita punya bimbang lain macam. Macam mana umur kita ni, bateri dah sikit ni? Apakah dengan umur macam ni, tuan-tuan nak main lagi, tuan-tuan nak bergalak lagi, tuan-tuan nak bergeletek lagi. Walau waktu kita cukup singkat. Patut kita banyakkan taubat, tinggalkan yang haram, tinggalkan benda yang syubhah, riba, rasuah dah bukan zaman kita dah habis dah. Patut taubat, kembalikan dah hak orang kita ambil. Maafkan orang, kita juga meminta maaf. Sebab bateri dah nak habis. Sebab orang kata Maimun bin Mihran, yang banyak, yang sikit ni, sebahagian banyaknya dah hilang. Agak berbelit sikit. Maksudnya, kita ada sikit. Yang sikit ni dah banyak dah hilang, yang daripada sikit. Lalu apa yang ada? Wabaqiya qalilun minal qalil. Yang tuan-tuan cuma tinggal sikit dari yang sikit. Allah. Sikit, ya sikit. Dan saya kata tinggallah gigi beberapa batang untuk menikmati makanan. Tinggallah sedikit kesihatan untuk menampung hidup. Bolehlah ustaz bahasa berak sendiri bangun. Tapi yang lain tak boleh buat lah. Berlari tak boleh, jalan laju tak boleh, keluar rumah pun tak boleh sangat ustaz. Cepat penat, cepat lelah. Tangga dah tak boleh naik. Jadi saya pun buat bilik bawah. Bilik bawah pun tak boleh raung semua ustaz. Duduk pakai kursi roda, kursi tolak. Tunggu cucu datang, bla bla. Tengok sikit kita dapat sikit. Tapi masih lagi cinta dunia. Maka kita gila. Sedangkan akhirat terus menawarkan tawaran. Gandaan pahala sekian-sekian. Tentang kita kalau tengok satu hypermarket buat sale, gila-gila kita pergi. Dia baru tulis sale, tak tulis berapa peratus lagi, kita dah gila dah. Lepas tu buat, okay, sale-nya 50%. Separuh harga. 4%. 2 pagi, buat selimut. Nak beli benda yang paling mahal. Yang kita idam-idamkan. Yang kita tak mungkin mampu beli waktu dia dengan harga penuh. Sebab harga penuh dia 18,000 ni, beg LV ni. Ni 50%. Lepas tu dapat hadiah pula satu. Beli yang besar, dapat yang kecil. Oh, kita pun beratur. Dunia hari ni, beratur. Orang tu tuan-tuan masih murah. Dia cuma potong 50%. Allah tawarkan kita dengan 700 kali ganda. Ni kami tawarkan akhirat. Tak nak lagi ke? Kami tawarkan akhirat. Kamu taubat, kami ampun semua dosa kamu. Tu tawaran dia. Sebelum kita mati. Kalau kamu taubat, kamu niat, kami dah beri pahala lebih banyak daripada yang lain. Niat je, niat baik. Kamu nak taubat, kamu niat. Pada usia singkat ini, kamu buat apa-apa pun kami beri pahala yang banyak. Tapi manusia tetap tutup pandangannya melihat tawaran akhirat. Sebab apa? Syaitan hijab, dunia hijab, nafsu hijab, kawan-kawan jahat masih hijab. Tetapi maka matilah kita dalam karam dunia. Sebagaimana kata Luqmanul Hakim, dunia ini lautan, ada ramai yang tenggelam. Qad gharika katsirun minhum, banyak tenggelam. Banyak orang dah mati dengan lautan. Kata kalau orang biasa belayar laut, SOP dia ketat. Orang biasa terbang di udara, SOP dia ketat.
Dia tak macam biasa. Setiap waktu kita dia beri taklimat. Bahaya itu dan ini. Kita ni bersama, kita belayar kat dunia, SOP kita ketat. Kita tahu, kalau kita silap SOP, kita akan terkena. Kita akan terpedaya, kita akan tertipu. Sebab itu kata Imam Hasan Basri, ada 4 tanda orang tu celaka. Arba'un min a'lami syaqa. Ada 4 tanda kalau orang tu ada, habislah dia, celakalah dia. Yang pertama, qaswatul qalb. Hatinya keras. Yang kedua, jumudul ain. Matanya tak pernah menangis. Yang ketiga, tulul amal. Dia berangan panjang seolah tak akan mati. Yang keempat, bila dia tamakkan pada dunia. Al-hirsu ala dunia. Dia tamakkan dunia. Tetapi bila dia tamak dunia, kata ulama', jadikan dunia sebagai pemimpin. Dijadikan dunia sebagai keutamaan. Dijadikan dunia sebagai kesibukan. Dijadikan dunia sebagai alasan. Dijadikan dunia sebagai matlamat kehidupan. Maka kadang itu namanya tamak. Kalau tuan-tuan dapat dunia banyak, tapi itu bukan keutamaan, kita tak beri tamak. Saya dapat dunia banyak ni, bilion. Saya bilion ni. Tapi bukan keutamaan saya, berarti saya tak tamak. Walaupun tuan-tuan ada duit RM10, tapi itu keutamaan pada akhirat, tuan-tuan tamak. Tamak ni bukan maksud kita ada duit banyak, duit sikit. Itu hal lain. Tamak inilah bagaimana hati kita melihat dunia. Kalau seorang tadi melihat dunia itu lebih utama dari akhirat, dia tu tamak. Kalau dia melihat kesibukan dunia perlu diutamakan berbanding kesibukan akhirat, dia tamak. Kalau sekiranya cinta dia pada dunia lebih pada akhirat, dia tu tamak. Tamak ni bukan maksud kita ada banyak benda. Kalau tuan-tuan tengok cerita orang tamak ni, dia ada sikit je bendanya. Kurang dia mati yang tamak. Tapi kerana sifat rakus ni, sifat. Tamak ni sifat, bukan jumlah harta. Lepas tu kadang-kadang ada orang miskin, tapi dia tamak daripada orang kaya. Dia tamak. Orang kaya ni pun tak tamak. Padahal kalau biasa kita sebut tamak-tamak ni orang ada duit banyak lah. Kan? Ada orang miskin yang tamak. Tamak akhirnya dia menipu untuk dapat dunia. Ada orang memang dah niat nak bagi dah ni. Haji miskin saya nak bagi. Saya ni miskin lain ni. Minta lagi. Tapi tak ada ke orang bagi bantuan? Tak ada cik. Dah berpuluh tahun tak ada bantuan. Padahal ni, beras dan rumah tu macam kedai runcit. Banyak. Tapi sampai sudah ngaku tak pernah dibantu. Sebab apa? Dia tamak. Tamak dia tak jadikan dia kaya. Sebab tu saya kata tamak ni bukan kita mengukur orang tu banyak harta atau sikit harta. Ia sifat. Ada orang kaya tidak tamak. Dia berikan semua hak. Zakat dia bagi, sedekah dia bagi. Dia pun mengutamakan solatnya, mengutamakan ibadat. Haram ditolak. Ini orang tak tamak walau dia ada bilion duit. Orang tamak saya kata ia sifat. Ada orang saya katakan miskin. Ada orang miskin. Bukan semula ada segelintir mereka. Bila kita nak bantu, nak tolong, kita tanya satu soalan. Pernah ada tak orang lain tolong? Dia tak pernah ngaku ada orang tolong. Takut dia. Tak pernah lah. Saya memang susah lah. Maka dia pun ceritalah story-story dia. Kita pun bagi. Lepas tu kawan kita pula datang. Ada tak orang kawan bagi? Tak ada. Tak bagi. Habis saya nampak singgah sini. Dia pergi rumah sebelah. Dia tak. Dia singgah tanya khabar je. Oh nak lagi ni? Dapat lagi. Sebab itu ini yang paling baik. Ini disebut dalam hadis. Orang miskin yang sombong. Orang miskin yang paling dibenci oleh Allah. Orang miskin yang tamak lebih dibenci daripada orang kaya yang tamak. Sebab apa? Orang kaya yang tamak ni dari sebab nak tamak dia. Maintenance dia tinggi. Tapi bila orang miskin tu tamak. Maka kenapa dia masih tamak? Orang miskin yang sombong lebih teruk pada orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong dia ada sebab dia sombong. Tapi orang miskin tak ada sebab dia nak sombong. Orang miskin yang lalai lebih teruk daripada orang kaya yang lalai. Sebab orang kaya lalai ni ada sebab. Dia nak start injek kereta dia 30 buah lama. Tu tak pergi subuh. Orang miskin kereta pun tak ada. Nak panas apa? Dia tak pergi juga masjid. Dia nak panaskan badan dia. Saya nak panaskan badan saya. Ini orang kaya, orang miskin lalai lebih teruk pada orang kaya lalai. Sebab miskin dia tak ada apa nak lalai. Dia tak boleh hadir mesyuarat. Dia tak boleh sambung rotek. Dia tak boleh fikir benda-benda dunia yang banyak terikat orang-orang yang kaya ni. Dia just pergi je masjid. Pergi masjid, dia tak boleh bimbang apa-apa. Orang kaya banyak bimbang. Dia nak tutup kunci kereta dia tu lama dah. Dah habis dia 2 rakaat. Sebab apa? Dia kunci ni banyak. Takut orang curi. Orang miskin tak bimbang apa. Sebab tu dia pakai kasut orang kaya. Bukan semula setengah orang kaya.
Pergi masjid ni tak boleh masuk lagi sebab apa? Kasut di mana? Nak sorok kat mana? Tengah fikir ni. Kasut mana ni? Sorok mana? Iman dah Allah Akbar. Dah tahiyat akhir. Tengah cari kasut nak sorok kat mana. Akhir baru jumpa. Baru dia solat. Orang miskin tak payah bimbang apa-apa. Tak ada orang nak curi pakaian ni. Jadi kita sebut tadi kalau orang miskin yang tamak teruk pada orang kaya tamak. Lebih teruk. Orang miskin sombong lebih teruk pada orang kaya sombong. Orang miskin yang sibuk lebih teruk daripada orang kaya sibuk. Tak mana yang lebih gila? Kalau tuan-tuan jumpa orang kaya, cik saya nak jumpa cik pula, saya sibuk ada ni. Kita terima. Kita pun jumpa orang miskin pula, cik saya nak jumpa. Pak cik sibuk. Sibuk. Sibuk apa? Sibuk lah pak cik sibuk duduk kat rumah. Kita memang nak jumpa dia kat rumah, dia kata sibuk. Dia kata ni pak cik ni gila ke apa? Dia tak ada tempat lagi kerja, tak dapat, tapi dia boleh cakap sibuk. Ini dunia tuan-tuan. Dunia ni dia tak kenal orang. Dia boleh masuk dalam orang miskin, menjadikan dia lebih teruk daripada orang kaya. Dan dia juga boleh masuk pada orang alim. Dia juga boleh masuk dalam hati ulama' sehingga ulama' tu jadi lebih jahat pada orang awam. Sebab itu kita dengar ada ulama' jahat, ulama' usuk. Sebab apa? Dunia dah masuk dalam hati dia. Bila masuk dalam hatinya, akhirnya kita nampak dia ni ulama' ke bukan ni? Kerana ilmu itu cuma hiasan mulutnya, tapi bukan perbuatannya. Bukan hatinya. Akhirnya dia menghalalkan semua perbuatan orang zalim. Dia mencari segala dalih menghalalkan perbuatan orang zalim. Supaya dia mendapat kedudukan dan bahagian. Tentang cerita ni bukanlah cerita yang tertutup, cerita yang tersohor. Akhirnya mereka-mereka ini menjadi sebab kejahatan pemimpin mereka. Ulama' jahat ni penyebab kejahatan pemimpin mereka. Ya, pemimpin mereka asal dah nak taubat, tapi ni kata tak, tuanku dah bagus buat. Tuanku lah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dia bagi nama Imam Mahdi pula. Dia pula, saya dah tengok dalih, tuanku ini memanglah orang yang dijanjikan Tuhan untuk hadir setiap 100 tahun. Dipujanya. Lagi sesat. Lepas tu ini paling bahaya. Bila kita ada orang-orang yang dunia masuk dalam tubuh dia. Bila dunia tu masuk dalam tubuh, dia lebih bahaya daripada virus-virus atau hari ni kita sebut COVID. Dia ni jadi macam asas kepada penyebaran semua penyakit. Sebab itu pemimpin yang baik, dia ada penasihat yang baik. Dulu ada seorang khalifah. Khalifah ni orang baik. Dan dia ada seorang penasihat perubatan. Penasihat perubatan ni tapi bukan orang Islam. Kristian, tapi dia ni baik lah. Orang Kristian baik. Maksudnya bukan dia musuh Islam. Cuma dia Kristian. Dan dia baik dengan khalifah Islam. Khalifah ni dia ada kenal seorang ulama' yang baik. Namanya Imam Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli. Shibli ni orang soleh. Tiba Shibli jatuh sakit. Okay. Lalu khalifah sayang pada ulama' ni. Maka dia suruh tabib diraja pergi. Tabib diraja ni pun baik dengan dia. Imam Abu Bakar Ash-Shibli pergi ziarah. Tengok sakit dia teruk. Lalu kata tabib, saya ni kalau ada sesuatu yang boleh saya ikhtiarkan untuk sembuhkan tuan, saya akan buat. Lalu kata Shibli, betul ke? Betul. Sebab dia dah guna semua ilmu, tak tahu macam mana nak sembuh penyakit. Kalaulah saya tahu ada obat itu, ada cara treatment tertentu yang boleh sembuhkan tuan, saya pasti akan buat. Lalu kata Shibli, betul ke? Betul. Ada satu. Apa dia? Kamu boleh sembuhkan aku bila kamu masuk Islam. Kata Shibli. Kalau kamu masuk Islam, itu yang akan menyembuhkan aku. Lalu kata tabib dia aja, betul ke? Betul. Maka dia tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tu Shibli bangun sihat. Kenapa? Macam mana boleh sihat? Gembira saya dengan Islam kamu menyebabkan saya sembuh. Dan kalau kita lihat faktor-faktor seorang tu boleh sembuh sakit ialah bila dia gembira. Bila dia gembira, dia boleh sembuh. Dia jadi antibody dia meningkat naik mendadak. Sebab tu kita dalam Islam, bila orang sakit kita gembirakan dia. Kita ziarah dia. Sunat kita tanya nak makan apa. Oh, dia pun rasa macam dia raja ni. Dia tanya. Selama ni kau nak tanya makan apa, kedai makan je. Ni kat rumah makan, nak makan apa. Yang tanya pula kawan-kawan nak makan apa. Nabi SAW bila dia ziarah orang sakit, atashtahi syai'an, ada nak makan apa-apa.
Nabi kau ziarah sahabat-sahabat yang sakit. Ada seorang yang baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, nak makan apa-apa tak? Lalu kata orang ni, saya nak makan kek. Maksudnya pergi cari kek. Pergi cari kek. Sebab mereka ni bukan makanan tu. Gembira dia layan. Gembira dia layan tengok ramai orang datang, ramai orang baca doa. Jadi dia akan cepat sembuh. Psikologinya sembuh. Lagi besar gembira dia, lagi cepat dia sembuh. Orang kalau sedih, lagi banyak penyakitnya. Kita dah lah sakit kat hospital, time ziarah tak ada orang melawat. Tambah lagi sakit jatuh sakit. Nurse pula sergah pula sakit lagi. Esok arwah lah kita. Kena sergah di nurse, esok doktor sergah sekali lagi, arwah mati. Bila kita dapat satu suasana gembira, memang. Sebab itu Imam Shibli, kata bila kita gembira dengan nilai yang kita lihat sesuatu. Bagi ahli iman, ahli akhirat, dia gembira kalau orang masuk Islam, gembira. Dia selamatkan seorang daripada neraka Allah. Kata Imam Shibli bila tobik, ni tobik dia aja. Bila masuk Islam dia punya gembira, maka sembuh penyakit dia. Ini kisah masyhur tentang bagaimana hebatnya Imam Shibli gembira kerana keislaman orang. Dan ini sebagaimana kata Waqi' bin Jarrah, guru pada Imam Syafi'i, dia terkenal sebagai ulama yang badannya agak gempal. Makan. Dia tanya Syekh, nak tanya kenapa Syekh kuat makan? Kerana saya gembira saya Islam. Gembira saya dengan Islam saya menyebabkan saya selera makan. Dan kita kan kalau gembira dengan anak masuk universiti, hari ni makan bertambah sikit, satu kedai makan kita belanja. Makan pun selera, kenapa? Anak masuk U. Bila ada je berita gembira, makannya jadi selera. Kalau berita sedih, makan tak selera. Kalau orang Ustaz, saya masih sedih Ustaz, tapi 3 pinggang dah makan. Bohong, dia tak sedih. Sebab nak tahu sedih, dia ada connection dengan makannya. Dia sedih, dia tak boleh makan banyak. Penghadaman dia lemah. Penghadaman cukup lemah. Kalau saya masih sedih Ustaz, tapi setakat ni 3 pinggang dah kambing. Ni mulut sedih ni, hati tak sedih. Bila kita gembira, kita macam excited. Makan, seronok. Kita pun dah lupa dah jadual diet kita. Sebab seronok ni, gembira, makan. Haji kan nanti gemuk, tak apalah gemuk sikit, tak apa dia kata. Sebab apa dah gembira. Itu Waqi' bin Jarrah. Dia suka makan. Makan. Sehingga dia antara ulama' yang dalam kategori gemuk lah, berisi kata kita berisi. Asalnya mudah. Sebab saya gembira dengan Islam saya. Sehari bila dia berpagi-pagi dan kadang masih Islam, dia seronok. Kita ingat Islam ni satu nikmat besar. Kalau setiap pagi kita bangun, kita masih sihat, kita gembira. Lebih gembira lagi bila kita masih Islam. Allah tetapkan hati kita, istiqamah kita dalam iman, istiqamah kita dalam, itu yang kita gembira sebenarnya, lebih pada yang lain-lain. Kerana Allah Ta'ala pilih. Itulah perbandingan dunia dan juga perbandingan akhirat. Jadi siapa ke depan, siapa yang memimpin, siapa yang lebih kita sayang, siapa yang lebih kita seronok, maka yang itu akan mengalahkan yang kedua. Di dunia, akhirat sentiasa bersaing. Maka setiap orang mesti tahu macam mana nak menang persaingan. Kalau saya dengar orang lomba F1, dia sekadar perkongsian umum. Syarat orang nak lomba F1 ni tuan-tuan, pelomba ni kena kurus. Salah seorang pelomba juara dunia kata, kalau saya gemuk sekilo, saya akan kurang berapa saat daripada pesaing saya. Maka saya kena pastikan badan saya kurus. Kalau saya terlebih makan hari itu, saya akan kalah perang. Saya akan kalah berlomba. Padahal bukan cerita jentera lagi. Cerita body orang yang memandu. Kalau dia naik berapa kilo, dia akan kalah. Dan dari saya sepanjang berlomba, khususnya kalau saya berlomba dekat Malaysia ataupun di Singapura, negeri panas, saya dah sepanjang lomba saya boleh turun 4 kilo. Sebab panas dalam kereta, panas. 4 kilo turun. Dan sebelum naik kereta, saya akan pastikan saya kurang berat badan. Kau makan sikit je. Kerana untuk menang perlombaan F1, tentang kita nak menang dengan perlombaan yang lebih agung lagi. Ini perlombaan untuk dapat syurga. Bukan dapat trofi tu, dapat syurga. Yang nilainya tak mampu dibayar oleh sesiapa pun. Maka kalau ada benda kita patut kurangkan. Kalau kita terpaksa rasa sedikit sengsara kepanasan, sehingga hilang sedikit nikmat dunia, silakan asalkan kita menang. Kerana nikmat kemenangan tak dapat digambarkan. Tak dapat dibayangkan. Inilah dia perlombaan kita. Perlombaan dunia dan akhirat. Maka buat persiapan untuk akhirat kita menang. Carilah segala usaha, carilah segala kekuatan untuk jadikan akhirat keutamaan sehinggalah kita menang perlombaan yang sementara ini. Bila kita bertemu Allah,
maka segala yang selama ni kita bersaing akan menjadi milik kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.